Hang Tuah merupakan anak dari Hang Mahmud yang berasal dari Sungai Duyung. Dang Merdu, yakni istri Hang Mahmud, mengiyakan ajakan suaminya untuk berpindah ke Bentan agar mudah mereka anak beranak mencari makan. Malamnya, sebelum hari menjelma, Hang Mahmud bermimpi akan bulan turun dari langit dan melimpahi cahaya penuhnya di pundak kepala Hang Tuah. Segala mimpinya diceritakan di hadapan anak dan istrinya. Pada keesokan hari, dan dikenakannya Hang Tuah pakaian desta serba putih dan diberinya makan nasi kunyit sebelum berangkat ke Bentan. Tumbuhnya Hang Tuah di Bentan, maka diserahkanlah dia kepada seorang lebay untuk diajarkan mengaji. Usai ilmu mengaji dari seorang lebay, beralih pula pengajiannya ke lebay Keling, lebay Siam, lebay Cina, kemudiannya ke lebay Jawa, dan seterusnya sehingga dia menguasai 12 bahasa. Pulangnya dia ke rumah adalah untuk bersama-sama orang tuanya mencari makan. Sampai satu ketika bersahabatlah ia dengan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu sehingga tiadalah berpisah. Mereka 5 bersaudara akhirnya berlayar dibekalkan beras, keris dan parang. Sedang berlayar terlihat pula oleh Hang Tuah 3 buah perahu musuh yang banyak orangnya dan serba-serbi lengkap dengan senjata. Dengan bijak, Hang Tuah mengalihkan arah kemudinya ke sebuah pulau. Melihat perahu 5 bersaudara itu ke darat, maka ikut jua 3 perahu musuh itu ke darat. Sesampainya di darat, orang yang mengikut itu pun dengan sukacita berkata, "Sekali ini dapatlah budak-budak akan penakawan kita." Berlakulah pertempuran dahsyat antara 5 bersaudara itu melawan 30 orang musuh. Seligi dan keris yang dibawa masing-masing berjalan nikam dan membunuh penjahat-penjahat itu sehingga mati dan luka. 5 bersaudara itu juga sempat disumpit hebat, namun sisa 10 orang lagi sempat melarikan diri. Larinya penjahat-penjahat ini kemudiannya menyampaikan segala ehwal temannya yang mati dan luka kepada penghulu. Penghulu musuh itu pun terlalu marah serta berkata, "Bongkar sauk kita." Maka dilihatnya budak-budak 5 itu berlayar menuju Singapura dan diekori perahu mereka. Berpihak kepada takdir, lading 5 bersaudara itu pun didekati dendang 7 buah. Musuh 3 buah itu pun undur. Dilihatnya batin Singapura, kelima-lima budak itu dan bersoal jawablah mereka tentang ehwal pertikaman. Batin Singapura menasihatkan Hang Tuah 5 bersaudara untuk menaiki perahunya dan membawa 10 tawanan itu juga. Maka diketahuilah daripada para tawanan itu bahawa mereka diperintah oleh Patih Gajah Mada di Majapahit untuk merompak Palembang. Keesokan harinya, penghulu Singapura menghadap Bendahara Paduka Raja dan mempersembahkan 10 tawanan tersebut kepada Bendahara. Penghulu juga memberitahu Bendahara tentang kehebatan Hang Tuah dan para saudaranya. Penghulu kembali ke perahunya. Apabila penghulu melihat Hang Tuah 5 bersahabat berdiri di muka pintunya, maka ia pun berhenti lalu memegang tangan Hang Tuah dan Hang Jebat. Penghulu bertanya, "Di sinikah kedai dan rumah ibu bapa saudaraku kelima?" Hang Tuah menjawab, "Di sinilah kampung sahaya." Penghulu pun duduk dan makan sirih. Setelah itu, ia bermohon untuk kembali ke perahunya. Hang Mahmud menghantar sirih pinang dan makanan-makanan kepada penghulu itu. Hang Tuah mencadangkan mereka berlima untuk pergi berguru dengan Arya Putera. Arya Putera bertanya, apakah hajat mereka berlima datang kepadanya? Maka Hang Tuah membalas, "Sahaja hamba-hamba datang ini minta diperhambai." Setelah mereka sampai di rumah Arya Putera, Hang Tuah mempersembahkan madu dan buah maca yang dibawanya kepada Arya Putera. Arya Putera mengajar pelbagai jenis ilmu kepada mereka berlima, seperti ilmu isyarat hulu balang dan firasat dan ilmu penjurit, tetapi lebih juga Hang Tuah diajarnya barang ilmu dan isyarat. Setelah selesai, Arya berpesan kepada Hang Tuah untuk berguru dengan saudaranya, Sang Persatanara, kerana ia mempunyai lebih banyak ilmu darinya. Maka Hang Tuah pun duduklah berhambakan dirinya ke 5 bersahabat di bukit itu kepada Arya Putera.